Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat hendaknya. Bersama saya Ustazah Nur Syamsidah binti Zainur, wakil daripada guru-guru tahun 4 bagi subjek sirah. Pada petang Isnin ini akan mengajar tajuk pelajaran yang keempat, iaitu peristiwa hijrah ke Yathrib. Pada kali ini Ustazah akan memfokuskan dua unit, iaitu unit pertama pengislaman orang-orang Yathrib dan unit kedua hijrah Rasulullah ke Yathrib. Baiklah, kita lihat pada unit yang pertama. Unit pertama pengislaman orang-orang Yathrib. Pada unit ini terdapat 3 tahun penting, iaitu tahun ke-11 kenabian, tahun ke-12 kenabian dan tahun ke-13 kenabian. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang penduduk Yathrib memeluk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, seramai 12 orang penduduk Yathrib memeluk Islam dan mengembangkan Islam. Pada tahun ke-13 kenabian, seramai 73 Islam dari Yathrib datang berjumpa Rasulullah dan berjanji setia untuk menolong dan pertahankan Rasulullah. Quraisy meningkatkan tekanan dan siksaan terhadap para sahabat kerana Rasulullah peroleh bantuan dari penduduk Yathrib. Apabila Quraisy mengetahui Rasulullah peroleh bantuan dari penduduk Yathrib, maka mereka meningkatkan tekanan dan siksaan terhadap para sahabat. Kita ingat kembali tajuk pelajaran yang pertama, tekanan kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa sahabat yang disiksa, antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dijemur di tengah panas matahari, kemudian dadanya dihimpap dengan batu besar. Seterusnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dipakaikan dengan baju besi, kemudian dijemur di tengah panas matahari. Keluarga Ammar juga diseksa sehingga mati. Betapa marahnya Quraisy terhadap Rasulullah. Bukan sahaja sahabat yang diseksa, malah keluarga sahabat juga diseksa sehingga mati. Kemudian Quraisy mengambil keputusan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membenarkan orang Islam berhijrah ke Yathrib apabila melihat keadaan semakin bahaya. Baiklah, selesai unit 1, kita lihat unit 2. Unit 2, hijrah Rasulullah ke Yathrib. Orang pertama berhijrah ialah Abu Salamah, diikuti Amir bin Rabi'ah bersama isterinya Laila Abu Hasmah dan lain-lain. Setelah peroleh wahyu Allah untuk berhijrah, Nabi meminta Sayyidina Ali tidur di tempat baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada 2 Rabiul Awal bersamaan 20 September 622 Masihi. Nabi berjaya keluar dari kepungan Quraisy yang sedang tidur dan menabur tanah atas kepala mereka sambil membaca surah Yasin ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kemudian Rasulullah menabur tanah atas kepala mereka sehingga mereka tertidur. Nabi berjaya keluar dari kepungan kafir Quraisy. Seterusnya Nabi terus mendapatkan Abu Bakar. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Setelah Quraisy tidak mencari Rasulullah,
baginda keluar menuju ke Yathrib bersama Abu Bakar dan penunjuk jalan seorang kafir bernama Abdullah bin Uraikid. Sebenarnya, kafir Quraisy berjaya menjajak Nabi Muhammad hingga ke pintu Gua Sur. Tetapi apabila sampai di pintu Gua Sur, mereka nampak sarang laba-laba menutupi pintu tersebut. Jadi mereka beranggapan tak ada siapa yang berada di dalam Gua Sur. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi dan Abu Bakar. Mereka pun kembali dengan keadaan yang marah kerana tidak dapat berjumpa Nabi Muhammad. Sebelum sampai ke Yathrib, baginda berhenti di Quba dan mendirikan sebuah masjid pertama dalam sejarah Islam. Baiklah, selesai unit kedua. Apakah ibrah atau pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah ke Yathrib ini ya anak-anak? Okey. Ibrah atau pengajaran yang pertama ialah kesetiaan dan kasih sayang antara sahabat. Kita lihat Saidina Ali sayang terhadap Nabi. Saidina Ali sanggup tidur di tempat baginda walaupun tahu yang kafir Quraisy sedang menjejaki Nabi. Seterusnya, sikap kesetiaan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar terhadap Nabi. Abu Bakar setia bersama Nabi di saat sukar dan susah, terutamanya dalam usaha dakwah. Begitu juga kita yang anak-anak, sentiasa bersama sahabat dan kawan-kawan kita dalam keadaan susah dan senang. Bantu mereka yang memerlukan. Seterusnya, ibrah atau pengajaran yang kedua ialah kewajipan berdakwah tidak mengira masa ataupun tempat. Apa itu dakwah? Dakwah ialah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran atau keburukan. Seperti mana hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah dalam usaha menyebarkan dakwah Islam. Begitu juga kita ya anak-anak, berdakwah menyeru kebaikan. Antaranya apabila di sekolah mengajak kawan menyediakan atau menyelesaikan tugasan guru. Kemudian mengajak kawan menunaikan ibadah solat. Begitu juga di rumah. Apabila melihat adik-adik bergaduh, kita cuba leraikan. Itu adalah satu contoh dakwah yang mudah untuk dilaksanakan, insya-Allah. Baiklah, selesai unit pertama dan unit kedua. Pada hari ini, insya-Allah kita akan menyambung unit ketiga dan unit keempat di bawah tajuk yang sama, iaitu peristiwa hijrah ke Yathrib pada minggu hadapan, insya-Allah. Terima kasih kerana bersama Ustazah pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.